Kata hubung ialah perkataan yang bertugas sebagai penyambung ayat, frasa dan perkataan. Ayat yang terbentuk dengan menggunakan kata hubung dipanggil ayat majmuk. Tahukah kamu apakah dia ayat majmuk? Dan ingat tak lagi kamu apa yang kamu pernah pelajari mengenai ayat majmuk sewaktu kamu di tahun 2? Baik, sekiranya kamu ingin mengetahuinya, mari kita ikuti video cikgu sehingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar kamu semua? Cikgu mendoakan agar kamu berada dalam keadaan sihat dan ceria di samping keluarga yang tersayang. Baik, jadi hari ini kita akan belajar daripada buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, Unit 2, Kejayaan Keluarga, muka surat 7 dan 8. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 1.1 mendengar dan memberikan respon, 2.1 asas membaca dan memahami. Seterusnya, standard pembelajaran kita ialah 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat ayat majmuk. Seterusnya, 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai melalui perenggan. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Baik, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengecam dan menyebut sekurang-kurangnya 3 daripada 4 ayat majmuk yang terdapat di dalam teks, membaca perenggan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Seterusnya, kriteria kejayaan pada hari ini ialah murid dapat mengecam dan menyebut 3 ayat majmuk yang terdapat dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas, serta murid dapat membaca perenggan dengan gaya, intonasi dan sebutan yang betul dengan yakin. Baik, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, cuba kamu lihat di dalam buku teks muka surat 7 dan fokuskan kepada aktiviti yang terdapat di bahagian paling bawah buku teks kamu yang menyatakan mendengar dan menyebut ayat majmuk. Seperti mana yang telah cikgu tekankan pada awal tadi. Ingat lagi tak berkenaan dengan ayat majmuk yang pernah kamu belajar sewaktu kamu tahun 2? Baik, cikgu akan bantu kamu untuk mengimbas semula apa yang kamu belajar berkenaan dengan ayat majmuk dahulu. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada 2 atau lebih ayat tunggal. Ayat-ayat tunggal ini digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan kata hubung. Apakah dia kata hubung tersebut? Antaranya ialah dan, serta, sambil, supaya, atau, lalu, tetapi dan walaupun. Baik, sebenarnya ada lagi perkataan-perkataan yang boleh dikategorikan sebagai kata hubung. Tetapi untuk video kali ini, cikgu hanya menyentuh 8 jenis kata hubung sahaja. Okey? Baik, mari kita lihat contoh ayat majmuk. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Ayat tunggal yang pertama ialah Pak Mail menebar roti canai. Ayat yang kedua,
Pak Mail mendengar radio. Jadi mari kita sambungkan dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung supaya ia menjadi ayat majmuk. Baik, pada pendapat kamu, kata hubung yang manakah yang sesuai kita gunakan untuk menyambungkan dua ayat tunggal ini? Baik, kita lihat pada bahagian predikat ayat-ayat tunggal ini, iaitu menebar roti canai, mendengar radio. Jadi, Pak Mail ini melakukan dua kerja dalam satu masa. Jadi, kata hubung yang sesuai untuk menyambungkan dua ayat tunggal ini ialah sambil. Jadi, ayat majmuknya ialah Pak Mail menebar roti canai sambil mendengar radio. Baik, mari kita lihat pula contoh yang kedua. Ayat tunggal yang pertama, Ramu pergi ke kedai. Pak Mail pergi ke kedai. Jadi kita lihat bahawa Ramu dan Pak Mail pergi ke destinasi yang sama. Mereka sama-sama pergi ke kedai. Jadi kata hubung yang sesuai untuk menyambungkan dua ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk ialah dan. Menjadi Ramu dan Pak Mail pergi ke kedai. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang ketiga. Ayat tunggal yang pertama, kucing ternampak tikus. Ayat tunggal yang kedua ialah kucing mengejar tikus. Baik, jadi kita lihat pada subjek, ya, iaitu kucing. Manakala predikatnya pula ialah ayat pertama, ternampak tikus. Ayat yang kedua, mengejar tikus. Jadi, sudah menjadi resmi kucing, ya, apabila dia nampak tikus, lalu dia akan mengejar tikus tersebut. Jadi, kata hubung yang sesuai bagi menyambungkan dua ayat tunggal ini ialah lalu. Jadi, ayat majmuknya berbunyi, kucing ternampak tikus lalu mengejarnya. Baiklah murid-murid, daripada penerangan tentang ayat majmuk tadi, mari kita teruskan dengan buku teks muka surat 7. Ya, di sini mari kita baca teks perbualan di antara Nabila, datuknya dan abangnya Nasri bersama-sama. Ya, sedia ya? Baik. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila, seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Baik, di sini terdapat ayat majmuk yang pertama di dalam teks, iaitu mereka datang untuk membeli beras. Kata hubung yang terlibat di dalam ayat majmuk ini ialah untuk. Untuk ini digunakan untuk menyambung dua ayat tunggal, iaitu mereka datang dan mereka membeli beras. Jadi, ayat tunggal ini digabungkan menjadi mereka datang untuk membeli beras. Baik, mari kita teruskan lagi. Di sini kita boleh lihat Nabila bertanya kepada Datuk, bolehkah tempat kosong? Jadi apakah ayat yang sesuai untuk kita isikan di tempat kosong ini? Untuk itu, mari kita lihat respon balas Datuk terhadap pertanyaan Nabila. Okey, Datuk menjawab, kalian boleh membantu Datuk. Jadi, kalian di sini merujuk kepada dua orang atau lebih. Jadi, kalian ini merujuk kepada Nabila dan Nasri, iaitu abang kepada Nabila. Jadi, respon ataupun ayat yang sesuai untuk mengisi tempat kosong ialah, bolehkah saya dan abang sama-sama membantu Datuk? Jadi, Datuk memberikan respon, kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu
tempat kosong lagi. Dan kita lihat pula apa yang diperkatakan oleh Nabila sebagai menjawab apa yang jawapan yang sesuai ataupun ayat yang sesuai yang boleh kita isikan di tempat kosong ialah Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Kita teruskan lagi. Setelah Nabila dan Nasri bersetuju untuk membantu Datuk, Datuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jadi, ayat ataupun jawapan yang sesuai untuk kita isikan di tempat kosong ini ialah terima kasih Nabila dan Nasri kerana sudi membantu Datuk. Kita teruskan lagi. Apabila Datuk telah mengucapkan terima kasih, Nasri menjawab, sama-sama Datuk, kita satu keluarga, mestilah saling membantu. Betul Nasri, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Baik, di sini kita boleh kesan beberapa ayat majmuk yang telah digunakan di dalam teks perbualan dan juga ayat yang telah kita gunakan untuk mengisi tempat kosong. Ayat majmuk yang pertama ialah mereka datang untuk membeli beras. Yang kedua, bolehkah saya dan abang sama-sama membantu Datuk? Yang ketiga, Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Dan yang keempat, terima kasih Nabila dan Nasri kerana sudi membantu Datuk. Baiklah, seterusnya mari kita sama-sama ke buku teks muka surat 8 pula. Kita baca petikan yang bertajuk Kilang Batik Nenek. Baik, semua sudah bersedia untuk baca bersama-sama dengan cikgu? Baik, mari kita baca bersama-sama. Semasa membaca petikan, cikgu juga mahu kamu untuk menumpukan perhatian kepada tanda baca yang terdapat di dalam petikan. Kamu sudah bersedia untuk baca bersama-sama cikgu? Okey, mari kita baca bersama-sama. Kilang Batik Nenek. Puan Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Baiklah, cikgu percaya kamu boleh membaca petikan yang terdapat di dalam muka surat 8 dengan baik sekali. Kamu juga boleh teruskan membuat latihan pembacaan setiap kali kamu mempunyai masa terluang. Baik, setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk video pada kali ini ya. Okey, jadi cikgu juga turut menyediakan soalan latihan untuk kamu berkenaan dengan ayat majmuk. Jadi kamu boleh scan QR code di sini dan juga menjawab soalan yang telah cikgu sediakan. Okey. Baik, okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.